Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang bersama di dalam majlis ilmu ini. Majlis yang mana disebutkan di dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah tersebut sampai kepada seorang sahabat, lalu sahabat itu yang berada di Madinah, dia sanggup pergi ke Dimashq, sanggup pergi ke Syam. Daripada Madinah ke Syam tu jauh, kalau naik bas lebih kurang dalam 10 jam. Kemudian apabila berjumpa dengan Abu Darda, dia bertanya, wahai Abu Darda, aku ingin mendengar sebuah hadis, balaghani annaka tuhaddis. Aku mendengar sebuah hadis yang mana hadis ni aku dengar hadis itu diriwayatkan pada engkau. Jadi fulan ini dia datang ke Syria, dia datang ke Dimashq semata-mata nak confirmkan, nak pastikan hadis ni betul ke Abu Darda dengar. Subhanallah, daripada Madinah. Kalau naik bas 10 jam, kalau naik unta saya rasa kalau Syam tu mungkin lebih kurang dalam hampir 20 hari. Ambil kalau seandainya pergi ke Masjid Al-Aqsa tu sebulan, kalau Syam dekat sebelah dia mungkin 20-25 hari. Dia datang ke berjumpa Abu Darda yang berada di Dimashq semata-mata nak bertanya sebuah hadis yang dia dengar hadis tu diriwayatkan oleh Abu Darda yang berada di Syam. Kita bayangkan usaha seorang lelaki, sahabat, seorang lelaki, saya tak pasti sahabat tak, rajulun, dalam hadis rajulun, lelaki tu mencari hadis ni nak confirmkan betul ataupun tidak. Sebab tu kita katakan periwayatan hadis adalah sebuah ilmu yang sangat-sangat mendalam. Sebuah ijtihad, sebuah usaha yang mana para perawi berusaha untuk mendapatkan daripada perawi yang sebelumnya. Lelaki ini daripada Madinah pergi ke Syam semata-mata nak jumpa Abu Darda. Andai kata kalau tiba-tiba datang satu orang kata, oh hadis ini hanya berdasarkan zon sahaja, boleh jadi dia tipu, boleh jadi pun dia tidak. Subhanallah, itu meruntuhkan riwayat-riwayat hadis, apatah lagi hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang di mana dalam hadis ini lelaki ini ketika mana dia berjumpa dengan Abu Darda, dia kata, lalu Abu Darda bertanya, amma jita li hajah, adakah kau datang untuk sebuah hajat? Tak. Kau datang untuk buat perniagaan? Tak. Aku datang kat sini memang aku nak dengar hadis sahaja. Kemudian Abu Darda meriwayatkan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, barang siapa berjalan di suatu jalan yang mana untuk mencari sebuah ilmu, maka Allah akan memudahkannya pergi ke jalan menuju ke syurga. Menuntut ilmu, fadilat yang pertama adalah menuju ke syurga. Fadilat yang kedua, fadilat yang kedua adalah wa innal malaikata la tadau ajnihataha, malaikat akan meletakkan apa? Meletakkan ajnihah, meletakkan sayap, melebarkan sayap-sayapnya bagi mereka yang menuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfira lahu, dan orang yang menuntut ilmu ini maka para makhluk akan fis samawati wa ma fil ard, yang di langit dan di bumi memohon keampunan baginya. Hatta al-hitan fil ma, sampaikan mereka apa, ikan-ikan yang di lautan, mereka memohon keampunan bagi mereka yang memohon yang istighfar. Wa annal apa fa fadlul alim 'ala al-abid, dan kemuliaan orang yang berilmu berbanding orang yang beribadah, kafadlil qamari ala sa'iril kawakib, seperti bulan berbanding bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama waratthul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Intinya adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ulama ini merupakan pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar wala dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada hari ini kita bersama akan belajar, kita bersama akan mengulang kembali meneruskan pengajian kita dalam kitab Hisnul Muslim, rangkaian doa-doa yang sahih daripada Al-Quran, daripada sunnah, yang dikumpulkan, yang dibabkan, ditabwibkan, disusun per bab oleh Syekh Sa'ad Al-Qahtani. Sebelum kita mulakan pengajian kita, saya nak menambah sedikitlah kisah perawi yang biasa kita dengar, Syekh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an. Siapakah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an merupakan sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sepupu, tetapi beliau ni umurnya muda. Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maknanya ketika itu umur Rasulullah 53 tahun.
53 tahun. Bukan. Umur Rasulullah SAW kalau lahir sebelum Rasulullah berhijrah, ketika umur Rasulullah dilantik 40, 53. Rasulullah berhijrah, maksudnya umur Rasulullah adalah 50 tahun. Umur Rasulullah 50 tahun, lahir sepupunya. Jauh jarak beza antara sepupu Rasulullah SAW. Kemudian, bila umur 13 tahun, baginda SAW wafat. Jadi, kita lihat, walaupun begitu, ada 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Beliau juga ditahnik oleh baginda SAW. Lalu juga beliau ni subhanallah dalam menuntut ilmu sentiasa berusaha mendampingi baginda SAW. Oleh kerana beliau sepupu Rasulullah SAW. Juga Rasulullah berkahwin dengan Maimunah isteri Rasulullah, merupakan makcik kepada Abdullah ibn Abbas. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Bahkan Umar radhiyallahu an memuji Abdullah ibn Abbas dalam sebuah tafsiran ayat Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran turun berkenaan dengan iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pembukaan kota Mekah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian ramai orang masuk Islam berbondong-bondong. Umar tanya pada sahabat-sahabat yang lain. Yang lain-lain kata, ini tandanya bahawasanya pembukaan kota Mekah. Ini merupakan ayat turun kota Mekah. Tapi kata Abdul Abbas, ini menunjukkan bahawasanya wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam dah pun semakin dekat. Jadi dekat situ Umar memuji dia. Sebab tu Rasulullah SAW perintah dalam ayat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, beristighfarlah, innahu kana tawwaba. Dan beliau ni rajin berpuasa, bangun solat malam, dan meninggal pada umurnya 71 tahun. Sekarang kita sambung. Sebelum ni kita dah belajar doa ketika sujud. Sekarang kita masuk doa ketika duduk antara dua sujud. Doa ketika duduk antara dua sujud. Apa yang perlu kita baca? Kita baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh baginda, yang diriwayatkan yang mana Rasulullah SAW apabila duduk di antara dua sujud ketika solat, Rasulullah baca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kat sini menunjukkan selalulah beristighfar. Waktu solat adalah waktu kita banyak istighfar. Sebab tu dalam rukuk kita istighfar. Dalam sujud kita istighfar. Sebab bila mana turun ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah, maka bertahmidlah, maka mohonlah keampunan. Ketika mana dah turun ayat tersebut, dalam rukuknya Rasulullah baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallah tasbih, wa bihamdik tahmid, Allahumma ighfirli istighfar. Kerana ini menunjukkan bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam solat adalah waktu untuk kita beristighfar. Kita beristighfar dan mengampunkan dosa sujud. Seterusnya, maksudnya agar Allah mengampunkan dosa kita. Dan istighfar juga adalah penyebab Allah jauhkan azab. Dan disebutkan dalam ayat Al-Quran yang mana sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mereka wa anta fihim. Dan Allah tidak akan mengazab kita wa hum yastaghfirun. Jadi orang zaman dahulu mereka tidak diazab kerana ada Rasulullah, kerana mereka beristighfar. Zaman sekarang apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sudah pun kembali kepada Allah, maka berbaki yang selamat ni adalah kita ni, kalau agar selamat daripada dijauhkan azab adalah dengan beristighfar. Allah tidak mengazab mereka kerana ada Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad SAW dah pun meninggal dunia, maka yang berbaki kepada kita adalah istighfar. Sebab tu kalau seandainya bila corona datang, ulama akan kata apa? Beristighfar. Bila mana khutbah Jumaat, istighfar. Bila mana duduk di antara dua sujud pun kita beristighfar. Dan ulama kata tidak terhad kepada baca dua kali. Semakin banyak kita baca, semakin baik. Doa duduk antara dua sujud yang kedua pula yang boleh kita baca, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Allah ampunkanlah aku, kasihanilah aku, pimpinlah aku, tambahkanlah untuk aku, selamatkanlah. Wajibur maksudnya tambahkan apa-apa, tambahkan rahmat, tambahkan rezeki dan sebagainya. Wa'afini, selamatkan aku, kurniakan aku dan angkatlah derajat aku. Doa ketika duduk antara dua sujud yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas. Ini yang kita cerita tadi tu, tentang seorang sahabat sepupu Rasulullah, sahabat yang termasuk sirarus sahabah, sahabat yang masih muda. Tetapi di antara yang banyak meriwayatkan hadis kerana dia selalu bersama baginda SAW. Dia sepupu Rasulullah. Dia merupakan anak saudara kepada makcik dia, yang mana makcik itu isteri Rasulullah. Yang pada solat malam Ibnu Abbas solat bersama baginda SAW. Jadi Abdullah ibn Abbas ni
duduk di antara dua sujud, melihat Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud dan baginda SAW membaca yang tadi tu, Allahumma firli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Kata ulama doa ini sempurna kerana mengumpulkan kebaikan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ada berkaitan tentang rahmat di dunia, rahmat akhirat, rezeki dunia, rezeki akhirat, kesejahteraan dunia dan kesejahteraan akhirat, dan ada wahdini, berikan hidayah. Saya rasa soalan ini pernah dibawa pada minggu lepas dan pernah kita berkongsi bahawasanya hidayah, kata Syekh, hidayah Allah SWT ni ada 3 jenis, ada 3 bahagian, ada 3 kategori. Hidayah yang pertama, hidayah kehidupan untuk semua insan, orang Islam ataupun bukan orang Islam. Dalam surah Al-A'la disebutkan Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Yang mana Allah telah mentakdirkan dan Allah berikan hidayah. Seseorang tu Allah SWT ciptakan, dia hidup, dia tinggal dekat, contohnya dekat Switzerland. Allah beri hidayah macam mana nak hidup kat negara sejuk. Allah beri hidayah macam mana nak hidup dekat negara panas. Kita kadang-kadang terfikir macam mana orang boleh hidup kat negara yang kering kontang. Allah beri hidayah macam mana nak hidup dekat Malaysia. Dekat Malaysia, orang Eropah dah kata kalau datang Malaysia tu peluhnya di mana-mana kan. Kita kalau dekat Saudi tak pernah lah rasa peluh tu. Jarang-jarang, melainkan kalau pergi laut. Sebab bukan cuaca yang iklim tropical, bukan tropical country. Tapi Allah berikan kita keselesaan untuk hidup dekat Malaysia ni. Allah berikan hidayah macam mana nak hidup, macam mana nak bangun bangunan. Ini hidayah kehidupan untuk semua insan. Kemudian yang keduanya, hidayah Al-Quran sebagai petunjuk, atau hidayah kitab-kitab Allah sebagai petunjuk. Sebagaimana dalam surah Al-Fussilat ayat 17, wa amma thamuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan sedangkan kaum Thamud ini telah pun kami berikan hidayah. Maksudnya kami turunkan bukti. Kami turunkan Nabi Saleh. Kami lantik Nabi Saleh. Tapi mereka fastahab, mereka tidak suka, mereka tinggalkan hidayah tersebut. Jadi sebab tu kita kata Al-Quran tu adalah hidayah. Kalau kita situasikan pada zaman sekarang, kalau ada orang kata dia dah kaya, cukup syarat, sehat, muda, kemudian tak buat haji. Kalau dia meninggal, dia berdosa ataupun tidak, kita takut dia berdosa. Kerana hidayah dah sampai dah. Dia tak boleh kata, oh belum sampai seru lah Ustaz. Belum sampai seru lagi lah, belum sampai hidayah lagi lah. Kenapa awak tak pakai tudung? Oh belum sampai hidayah lagi. Tak. Hidayah dah sampai. Hidayah dah sampai, cuma fastahab, kalian memilih untuk kesesatan. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, kalau kita tergelincir setelah datangnya keterangan Allah, petunjuk Allah, hidayah Allah, so Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghukum kita. Tak ada yang kata tak ada sampai hidayah. Tak, hidayah dah sampai. Rasulullah dah pun menyampaikan semuanya. Jadi seseorang diazab apabila dia menerima hidayah, apabila dia menolak hidayah, dan diberikan ganjaran apabila dia menerima hidayah. Allah SWT menghukum Fir'aun. Bukan kerana Fir'aun itu dah ditakdirkan masuk api neraka. Tetapi Allah menghukum Fir'aun, yang lebih tepatnya adalah kerana dia memilih untuk murka kepada Allah. Allah dah lantik Nabi Musa. Allah SWT dah lantik Nabi Musa untuk berdakwah dan dia memilih untuk ingkar. Maka dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT tahu dia masuk api neraka. Allah SWT Maha tahu tentang akhir hidupnya dan dia dimasukkan api neraka kerana pilihan dia. Lalu yang ketiga adalah hidayah ridha dan taufik. Hidayah ridha dan taufik inilah hidayah kurniaan Allah yang kita sentiasa minta pada Allah. Kita takut innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah SAW cuba nak berdakwah kepada Abu Talib tapi tak dapat. Walakin Allah yahdi man yasha. Ini hidayah ridha dan taufik. Sebab tu kita sentiasa minta hidayah pada Allah. Minta hidayah pada Allah. Kita doa pada Allah dalam doa kunut kita. Allahumma hdina fi man hadait. Wa'afina fi man afait sampai habis. Doa sujud tilawah. Okey. Tadi doa sujud yang sebelum ni kita dah baca dah belajar pada minggu yang sebelum ni. Sekarang ni kalau sujud tilawah, apa yang perlu kita baca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Aku sujudkan wajahku ini kepada yang menciptanya, membentuk rupanya, dan yang membuka pendengarannya dan penglihatannya, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Kalau kita sujud tilawah, kita baca. Sebagaimana yang disebutkan, nombor 1, Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan Rasulullah SAW ketika sujud tilawah Al-Quran, ketika sujud Quran pada waktu malam, Rasulullah SAW akan membaca ni, sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Apa hukum sujud tilawah ni? Adakah ia wajib? Kita katakan, ulama kata ia adalah sunnah. Sunnah kenapa? Kerana Zaid bin Thabit radhiyallahu an pernah membaca surah An-Najm yang di dalamnya ada berkenaan dengan doa sujud tilawah.
Tapi Rasulullah tak sujud. Menunjukkan bahawasanya ia sunnah, nak buat dapat pahala, yang tak buat tak mengapa. Umar radhiyallahu anhu juga pernah membaca di atas mimbar surah An-Nahl pada hari Jumaat. Umar baca, dan dalam surah An-Nahl tu ada berkenaan tentang sujud. Pada Jumaat yang pertama, beliau Umar bin Khattab tu turun sujud, sehingga sahabat-sahabat lain pun ikut sujud juga. Tapi pada Jumaat yang seterusnya, Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab pun baca surah yang sama. Di masa yang sama, Umar tak sujud. Jadi minggu pertama Umar nak bagi tahu sujud tilawah ni okey. Yang kedua, Umar tak buat, nak menunjukkan daripada yang sepatutnya wajib jadi tak wajib. Maksudnya Umar bin Khattab nak mengajarkan. Sebab Umar bin Khattab menjadi pemimpin ketika itu, nak mengajarkan kepada mereka benda ni sunnah. Boleh sujud. Kalau imam sujud, sebaiknya rakyat pun atau pemakmum pun ikut sekali sujud. Jika yang baca tidak sujud, maka yang mendengar tidak perlu ikut sujud. Ini kita punya benchmark kita. Kalau yang tak baca tak sujud, so kalau kita tak sujud pun tak mengapa. Kalau dia sujud, sunnah bagi kita untuk sujud. Soalan yang seterusnya, adakah sujud tilawah dan sujud syukur perlu berwuduk? Berkenaan dengan sujud tilawah ni, perlu tak kita berwuduk ketika kita sujud? Imam 4 mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali kata wajib berwuduk. Tapi ada sebahagian pendapat seperti Umar bin Khattab, anaknya Ibnu Umar radhiyallahu an, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan tidak wajib berwuduk. Dalam arti kata, kalau misal kata contoh, kita bawa kereta, tiba-tiba accident. Apa yang perlu kita buat? Kita nak sujud syukur ni. Kalau kita ambil pendapat yang kedua ni, dalam keadaan kita rasa syukur, alhamdulillah, saya belum accident, tak mati, tak meninggal dunia. Jadi ketika itu kita sujud syukur. Ambil pendapat yang kedua. Sebab mungkin masa tu tak ada air ke apa. Jadi kita sujud syukur. Nanti kalau nak sujud syukur kali kedua lagi, tak jadi masalah. Syukur pada Allah selamatkan kita. Dan ini berlaku dekat Saudi kalau tak silap saya. Pernah saya diceritakan oleh syekh saya. Ketika mana berlaku aksiden, perkara yang pertama dia buat, dia sujud syukur. Sebab Allah selamatkan diri dia. Allah selamatkan ahli keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Subhanallah. Baik. Kemudian doa sujud tilawah yang kedua yang kita boleh baca, Allahumma aktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra. Ya Allah, tuliskan bagiku dalam baca Al-Quran ni pahala, hapuskan dengannya dosa. Membaca Al-Quran ni sebenarnya menghapuskan dosa kita juga. Dan jadikan ia sebagai pahala simpanan di sisi Allah. Wa taqabbal ha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud. Baik, doa sujud tilawah ini dikisahkan daripada sebuah hadis riwayat Tirmizi. Apabila datang seorang lelaki, dia cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Ni ini kalau kita perasan dia punya tulisannya agak rapat-rapat, sebab asalnya PDF ni saya buat tanpa gambar. PDF ni saya buat tanpa gambar. Apabila saya lepas tu PDF tu dah PowerPoint-nya dah hilang. PDF ni saya dah buat lama dah. Akhirnya saya convert melalui internet PDF ke PowerPoint. Bila convert ke PowerPoint tu dia ada banyak rosak dia. Jadi saya terlepas pandang ni Rasulullah SAW akan mimpinya. Jadi ada lelaki datang jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, semalam aku bermimpi. Aku solat. Oh subhanallah. Sahabat ni dia mimpi tengah solat. Kita ni mimpi tak tahulah kita mimpi buat apa kan. Jadi apabila sahabat ni dicerita kat Rasulullah, dia bermimpi dia sedang solat. Kemudian dia solat dekat tepian pokok. Dan dalam dia solat tu dia baca Al-Quran yang ada sujud tilawah. Yang ada solat Quran tilawah. Hebat sahabat Rasulullah. Dalam keadaan dia tidurnya tu dia mimpi dia tengah solat. Biasanya mimpi ni kalau seandainya orang-orang yang soleh ni dalam mimpinya tu mungkin dia tengah beribadah jugalah kan. Maksudnya dia mimpi benda-benda yang baik. Sebab perkara biasa kalau kita ni bila kita bangun kita buat satu benda, dia akan terbawa dalam tidur kita. Kalau masa kita contohnya kita pada pagi kita bangun, kita sibuk buat kerja begini, waktu tidur tu kita macam sebab benda tu dah terbiasa, dalam tidur pun kita macam aku macam bekerja tadi. Padahal sebenarnya tengah tidur. Kan? Begitu juga orang yang mungkin dia dah biasa solat. Dia dah biasa baca Al-Quran. Ketika dia tidur, dia termimpi bahawasanya dia sedang solat. Dia tiba kat tepi pokok. Kemudian dia sujud tilawah. Dan dia melihat pokok sebelahnya pun ikut sujud sekali.
Lalu kata sahabat tu, masa pokok tu ikut sujud, aku dengar pokok tu baca ni, Allahumma maktub li biha indaka ajra, sampai habis. Ketika mana ini, akhirnya pada hari yang seterusnya, Rasulullah SAW solat dan baca surah As-Sajadah. Kemudian baginda SAW sujud sambil membaca seperti apa yang diceritakan oleh lelaki tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Nak menunjukkan bahawasanya Rasulullah SAW ni setuju. Sebab tu kita kata sunnah ni dia ada 3. Ada sunnah perbuatan, ada sunnah perkataan, ada sunnah taqririyah, sunnah endorsement. Sahabat tu cerita, Rasulullah endorse. Okey, kita buat benda ni. Rasulullah buat benda ni. Subhanallah. Jadi ini namanya Rasulullah endorse. Sekarang ni kalau tiba-tiba ada orang kata, itu sahabat boleh buat, kenapa saya tak boleh buat benda yang baru? Itu sahabat boleh buat satu amal ibadah, kenapa kita tak boleh buat satu amal ibadah? Kita katakan, sahabat yang dulu dia buat amal ibadah, itu telah pun di-endorse, telah pun dipersetujui oleh Rasulullah. Sama ada Rasulullah SAW diam atau Rasulullah SAW buat perkara yang sama seperti yang ini. Tetapi kalau kita sekarang ni, kita buat satu amal ibadah yang baru, siapa yang nak endorse? Sedangkan agama Islam tu dah lengkap. Dan ini menunjukkan juga dalam hadis ini, apabila pokok itu juga ikut turut bersujud, ini menunjukkan setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Setiap makhluk Allah ni walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap makhluk Allah ni bertasbih, cuma kita tak tahu cara bagaimana mereka bertasbih. Petir tu tanda tasbih. Ada hadis dia. Petir atau guruh, antara dua tu. Saya lupa sama ada guruh tu adalah bentuk tasbih atau petir tu sendiri. Nanti saya rujuk balik berkenaan dengan hadis tu. Lalu seterusnya, poin yang nombor 4. Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam membaca surah As-Sajadah, kemudian dia sujud, maka syaitan akan menjauhinya seraya menangis. Kemudian dia akan berkata, celakalah aku, Allah perintahkan anak Adam untuk sujud dan mereka patuh sehingga Allah masukkan mereka ke syurga. Aku ni diperintahkan untuk sujud, lalu aku ingkar, maka bagi aku neraka. Jadi sebenarnya syaitan ni suka kalau kita tak sujud. Dalam arti kata, kalau seandainya kita tak sujud tilawah ni, kira tak comel lah. Seakan-akan kita ni telah membantu. Macam syaitan kira jadi kalau seandainya syaitan, kalau kita sujud, syaitan menangis. Jadi kita sujudlah agar syaitan tu menjauhi kita seraya menangis. Dan kita perlu tahu ayat-ayat sujud tilawah ini ada beberapa pendapat, tapi yang dipersetujui ada 15. 15. Ada 15, saya hadirkan dekat sini. Lalu seterusnya, bila sujud dah selesai, kita dah belajar rukuk pun, kita dah baca doanya, istiftah pun kita dah belajar. Sekarang kita masuk dalam bab tasyahud, dalam bab tahiyat. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat. Tasyahud ni dia ada 3 riwayat. Ada tasyahud daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian ada tasyahud Abdullah ibnu Abbas. Yang dekat Malaysia, yang selalu kita baca, mazhab Syafi'i menggunakan tasyahud Abdullah ibnu Abbas. Yang ketiga, pertama Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas, yang ketiga ni, jika tak silap saya, yang ketiga ni saya lupa, dia Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar atau Ibnu Zubair, yang penting dia yang 3 ni saya lupa. Tapi yang ketiga ni nanti kita rujuk balik. Cuma dia hampir sama semua. Dia ada tahiyat, ada memuji Allah, ada mengucapkan salam. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa maksud assalamualaikum ayyuhan nabi? Salam sejahtera wahai para nabi, wahai para nabi pula, wahai nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Dekat sini ada 3 makna. Assalamualaikum ayyuhan nabi, sahabat-sahabat bila baca tu, maksudnya adalah salam sejahtera, mereka mendoakan Nabi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Tapi bagi kita sekarang ni, Rasulullah dah meninggal dunia dah. So kita tetap baca assalamualaikum ayyuhan nabi dengan maksud kita mendoakan Rasulullah nanti pada ketika hari kiamat kelak. Semoga dapat wasilah, semoga dapat ini. Dan juga kita berdoa assalamualaikum ayyuhan nabi, kata ulama, maksudnya adalah kita mendoakan kesejahteraan bagi agama. Sebab walaupun Rasulullah dah meninggal dunia, tapi Rasulullah mewariskan sesuatu yang saya sebutkan, iaitu mewariskan ilmu, mewariskan agama yang diajarkan oleh Rasulullah. So kita bila baca assalamualaikum ayyuhan nabi, salam sejahtera wahai Rasulullah, yang dimaksudkanlah agama yang Rasulullah ajarkan ni agar jauh daripada penyelewengan. Semoga Islam tetap sejahtera, semoga Islam dijaga oleh Allah, semoga Islam jauh daripada penyelewengan.
Selawat ke atas Nabi SAW selepas membaca tasyahud, kita faham. Jadi lepas tasyahud kita baca apa? Kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Saya rasa semua dah tahu sampai habis. Sampai innaka Hamidum Majid. Selawat ke atas Nabi SAW selepas membaca tasyahud ini. Suatu sahabat kami bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui cara mengucapkan salam ke atas kamu. Dah tahu dah cara nak mengucapkan salam. Okey, saya lupa nak baca bab tasyahud ni belum habis, saya lupa nak baca bab riwayat. Kita baca riwayat dulu. Okey, bab riwayat ni dulu sebelum turunnya perintah Rasulullah SAW pasal tasyahud ini, sahabat mereka membaca kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya kami pernah solat di belakang Nabi SAW dan kami membaca di akhir solat, Assalamu Allah, Assalam untuk Allah, Assalam untuk fulan, Assalam untuk fulan. Rasulullah tegur. Rasulullah kata, janganlah kalian mengucapkan Assalam Allah. Tak perlu nak ucapkan janganlah kalian mengucapkan kesejahteraan ke atas Allah. Fa inna Allah wassalam, kerana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesejahteraan. Maksudnya kalau raja kita doakan dia diberikan kurniaan, tetapi Allah, adakah kita doakan agar Allah diberikan kurniaan? Tak, Allah yang memberi kurniaan. Sebab tu bila sahabat baca Assalamu Allah, ditegur. Allah SWT tegur. Rasulullah kata, jangan kalian ucapkan salam kepada Allah, sebab fa inna Allah wassalam, Allah lah yang memberikan kesejahteraan. Tetapi ucapkanlah at-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibat, segala penghormatan milik Allah. Begitu juga segala kesejahteraan dan kebaikan milik Allah. Bukan untuk Allah, tetapi milik Allah. Sebab tu lillah ni maksudnya milik Allah. Bukan alallah, tapi lillah. Lillah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya jika kalian melakukannya, kalian telah mendoakan kesejahteraan kepada semua hamba Allah yang soleh, baik di langit dan di bumi. Sebab wa'ala ibadillahi salihin. Kalau kita sayang untuk guru kita, kita sayang mak bapak kita, orang yang soleh, kita sayang ke para Nabi SAW, baca yang ni sahaja, kita dah doakan mereka dah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa'ala ibadillahi salihin. Maksudnya kata Rasulullah SAW, kalau kita baca ini, kalian telah pun mendoakan kesejahteraan kepada semua hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Itu yang berkenaan dengan tasyahud. Sekarang baru kita masuk dalam bab yang selawat. Bab selawat ni, sahabat bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kau dah ajarkan kami dah telah mengetahui cara mengucapkan salam ke atasmu. Sekarang bagaimana cara kami nak berselawat ke atasmu? Jadi salam tu satu, selawat tu satu. Jadi selawat bagaimana pula? Kata Rasulullah SAW, kalau kalian nak berselawat, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Selawat kepada Nabi Muhammad, kepada ahli keluarga Muhammad. Selawat kepada Nabi Ibrahim, kepada ahli keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Engkau SWT yang Allah SWT lah yang maha terpuji dan yang maha mulia. Begitu juga wabarik dan berikan keberkatan kepada Nabi Muhammad, kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sampai habis. Siapakah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah mereka ini yang diharamkan untuk menerima harta sedekah. Sebab apa? Sebab harta sedekah ni, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta ini adalah sedekah dan ianya merupakan kotoran hasil pencucian hati manusia. Sedekah atau zakat, dan ianya tidak halal bagi Muhammad dan juga ahli keluarga Muhammad, riwayat Muslim. Jadi kalau misal kata ada Habib dia minta sedekah, walhal mereka ni diharamkan. Sebab tu bila kita sedekah ni sebenarnya kita menyucikan harta kita. Sebab tu orang yang semakin dia banyak sedekah, semakin bersih harta dia. Semakin banyak dia bersedekah, semakin Allah hapuskan dosa-dosa dia. As-sadaqatu tudfi'uz dzunub. Sedekah menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan api. Sebagaimana air menghapuskan api. Jadi sedekah ni dia diharamkan untuk bersedekah. Dan ada hadis yang Salman Al-Farisi, bila mana dia bawa kurma, dia kata Rasulullah ni sedekah. Rasulullah tak makan. Tetapi bila mana dibagi hadiah, baru baginda sallallahu alaihi wasallam makan. Nak menunjukkan sepatutnya Habib ni, dan saya teringat, saya pernah masa dekat Saudi. Ada syekh kan. Bukan ada syekh, ada orang Saudi, dia tanya syekh. Dia kata kat syekh tu, syekh, aku ni keturunan Rasulullah. Boleh tak aku minum air yang dekat
masjid. Jadi dekat masjid tu ada air kan, ada asbab, ada air. Syekh kata tak boleh. Sebab bila dia tulis ni fisabilillah, sedekah fisabilillah kan. Maka engkau tak boleh minum. Nak menunjukkan pertama, akhlak keturunan Rasulullah tu dia bertanya. Dia tak malu. Dia tak ada kata aku keturunan Rasulullah, confirm aku lebih alim daripada Syekh ni. Tak, tapi dia tanya Syekh tu yang mana Syekh tu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi yang bertanya tu adalah keturunan Rasulullah, tapi dia tak malu untuk bertanya. Yang kedua, dia menjaga diri dia daripada makan harta sedekah. Sekarang ni kita takut kalau ada habib-habib yang mana mereka mendakwa keturunan Rasulullah tetapi mereka makan harta sedekah. Mereka buka sedekah untuk diri mereka. Waliyazubillah. Dan bila kita masuk selawat Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Baik, sebelum tu saya nak minta ada yang komen, ada dengar tak suara construction belakang rumah saya ni? Ada belakang. Mungkin ada yang boleh komen tak apa. Kalau ada yang komen boleh dengar suara tu nanti bagi tahu Baik, seterusnya selawat Allah ke atas Nabi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, wahai Tuhanku, selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia ada 3 makna. Ada 3 makna tapi dipecah kepada 2. Selawat Allah ke atas Nabi maksudnya adalah pujian daripada Allah dan derajatnya Rasulullah SAW diangkat oleh Allah untuk baginda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah memuji Rasulullah SAW, Allah mengangkat derajat baginda Rasulullah SAW. Selawat makhluk iaitu malaikat dan para manusia. Merupakan doa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah angkat derajat baginda, tolonglah kita dan pujilah baginda SAW. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengangkat derajat. Tetap minta kepada Allah. Tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Dekat sini kita nak menunjukkan ibadah, antara ibadah yang Allah perintahkan dan di masa yang sama Allah buat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat. Malaikat berselawat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian kepada baginda Rasulullah alaihi wasallam taslima. Apa yang kita nak kata dekat sini ni adalah kalau biasanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ni sentiasa berada di awal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, solatlah, zakatlah, berwuduklah, faghsilu wujuhakum sebagainya. Tapi untuk selawat ni, sebelum Allah perintahkan Allah berselawat. Jadi selawat ni sebenarnya besar derajatnya. Sangat besar derajatnya. Bahkan ada yang bila mana sahabat ni dia kata, ya Allah Rasulullah, kalau doa aku ni digantikan dengan semua selawat, aku berselawat sahaja, maka kata Rasulullah SAW, tuqfaham wa tughfar zambu. Dihilangkan kesedihan kau, dicukupkan kesedihan kau. Maksudnya apa yang bersedih tu Allah akan cukupkan. Dan diampunkan dosa kau dari akhirat. Berkumpul kebaikan dunia dan akhirat dalam selawat bagi Rasulullah. So jangan pernah kita meremehkan bila kita Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kita masak kita berselawat, dalam kita membaca kita berselawat, dalam kita mengajar kita dengan nama Rasulullah kita selawat. Cuma ada yang agak saya tak pasti sekarang ni tengah famous sambil-sambil ceramah tiba-tiba selawat. Macam cakap-cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cakap-cakap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya rasa perkara sebegini bukanlah pada tempatnya. Kerana kelas yang berselawat diucapkan selawat itu apabila kita mendengar nama Rasulullah. Atau kita sebut nama Rasulullah barulah kita selawat. Tapi kalau tengah mengajar lepas tu berhenti selawat, tengah mengajar berhenti selawat, dia akan memutuskan antara yang pertama dengan yang kedua tu terputus kat tengah-tengah tu. Kan? Jadi pada saya itu kurang sesuai lah dan saya rasa saya tak pernah dengar lagi syekh-syekh saya dekat Saudi buat begitu. Tengah mengajar contohnya kitab fiqh kan. Macam Zahab Asy-Syafi'i tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ila begini. Jadi macam terputus di tengah-tengahnya tu. Konteks ayat itu tidak sempurna. Dan kalau seandainya benda tu baik, dah lama sahabat-sahabat Rasulullah buat. Senang ceritanya kita ada satu konsep benchmark, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau benda tu baik, sahabat-sahabat akan buat terlebih dahulu. Sebab sahabat tu lagi semangat daripada kita. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, para sahabat tu lagi semangat daripada kita. Tapi kalau orang tak buat, so kita memandai-mandai buat, kita takut kalau seandainya benda tu bukanlah pilihan yang terbaik. Jadi bila perlu kita berselawat, maksudnya boleh bila-bila masa sahaja, asal dengan nama Rasulullah kita berselawat. Tengah masak dalam segala perbuatan, yang mana dalam hadis disebutkan man shalla alayya salatan wahidah, siapa berselawat untukku 1 kali kata Rasulullah, Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali.
Syekh saya kata subhanallah, selawat ini mengangkat derajat, selawat ini menghapus dosa, selawat ini menambahkan pahala, selawat ini memudahkan urusan dunia dan di hari akhirat. Kemudian soalan, kenapa perlu berselawat kepada Nabi Ibrahim AS juga? Nabi Ibrahim bapa segala nabi. Kan? Kenapa sebut Nabi Ibrahim? Kenapa tak sebut Nabi Isa ke apa? Ini seakan-akan tawasul. Tawasul dengan rezeki Allah. Kata ulama, tawasul dengan rezeki Allah yang sebelum ini. Sebagaimana kata, ya Allah, sebagaimana engkau muliakan Nabi Ibrahim, maka kau muliakanlah Rasulullah SAW. Ya Allah, sebagaimana engkau memberkati kama barakta, sebagaimana engkau memberkati Nabi Ibrahim, maka kau berkatilah Nabi Muhammad. Bertawasul dengan rezeki Allah. Bertawasul dengan apa yang telah bertawasul dengan a'malullah, kan, dengan sifat Allah, dengan nama-nama Allah. So antara sifat Allah, Allah telah memberikan, maka kita juga, ya Allah, sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada para sahabat Rasulullah ajma'in, berikanlah hidayah kami ni sebagai pengikut Rasulullah sebagaimana, kan. Kalau Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Kan bertawasul, ya Allah, sebagaimana kami ni beriman, maka ampunkanlah kami wali ikhwanina, dan sahabat-sahabat kami yang mana mereka beriman seperti kami. Jadi itu ada tawasul dengan sebagaimana orang sebelum ni kau dah ampunkan ni semua, tolong ampunkan kami juga. Dekat situ kita ada tawasul dengan fi'lullah, dengan perbuatan Allah, dengan sebagaimana Allah memberkati Nabi Muhammad SAW, memberkati Nabi Ibrahim, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala juga kita bertawasul dengan amal, dengan fi'lullah, perbuatan Allah, untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah lafaz selawat yang paling afdal, paling mulia, paling bagus, best of the best. Sebab yang ajar ni siapa? Rasulullah SAW. Bukan daripada tok guru fulan, bukan daripada tok guru B, tok guru C. Tak, ni datang daripada tok gurunya tok guru, iaitu Rasulullah SAW. Sebab bila sahabat tanya, Rasulullah, kami nak berselawat kepadamu ni, kan, apa yang perlu kami baca? Rasulullah tak ajarlah lafaz selawat yang jenis A, jenis B, jenis C, jenis D. Tapi kalau dah ada yang bagus, kalau dah ada orang kata, kalau dapat handphone yang mahal, kenapa nak ambil handphone yang murah? Kalau dah ada yang original, kenapa nak ambil yang orang kata yang tak ori punya, yang cetak rompak punya? Waliyazubillah. Jadi maksudnya kalau ada yang baik, kita terus ambil yang baik lah. Dan bila mana Rasulullah ajarkan yang terbaik ni, kalau kita gunakan ni, ini pilihan yang lebih bagus, yang lebih tepat. Kemudian kat sini menunjukkan besarnya hak Rasulullah SAW yang perlu kita sempurnakan. Antara hak Rasulullah yang perlu kita tunaikan adalah kita berselawat kepada Rasulullah. Dalam azan, kan, kita pernah baca yang sebelum dalam hadis Muslim, kata Rasulullah, wasallallahu wasilah, minta wasilah untuk aku. Kalau siapa yang minta pada aku akan berikan syafaat. So antara hak Rasulullah SAW juga, kalau secara sempurna ada 4. Secara overall hak Rasulullah ni ada 4. Ta'atuhu fima amr, ikut taat pada apa yang Rasulullah perintahkan. Antaranya Rasulullah perintahkan kita berselawat, so kita selawat. Jauhi apa yang Rasulullah larang. Kalau kita kata kita cinta Rasulullah tapi kita tak buat 4 ni, kita tak, itu cinta yang hanya sekadar di mulut. Kalau ada orang tu dia kata dia sayang isteri dia tapi dia tak berikan nafkah, dia tak ada isteri, kita akan kata itu bukan cinta. Cinta tu bukan hanya di mulut. Cinta itu perlu dizahirkan, perlu ditunjukkan. Cinta pada Rasulullah bukan saya cinta tapi tak ada 4 ni. So taat pada apa Rasulullah perintahkan, jauhi apa yang Rasulullah larang. Yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar, percaya pada apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Percaya, ya Allah. Kalau tiba-tiba ada orang kata kita ni tak yakin apa perawi ni penipu ke tak, siapa boleh jamin? Tu tasdiquhu fima akhbar wajtinabu apa ta'atu fima tasdiquhu fima akhbar wa an la na'budallah illa bima syara', dan tidaklah kita beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi antara hak Rasulullah perlu kita tunaikan apabila kita beribadah kepada Allah adalah kita beribadah dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Sebab ibadah ini adalah untuk kita mendapatkan keridhaan Allah. Ibadah ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah, sebuah nama yang mana untuk meraih ridha Allah, yang Allah suka. Dan Allah dah berikan satu declaration dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kita ni sayang Allah, kita cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutlah Rasulullah. So hak Rasulullah yang keempat, tidak boleh kita ni beribadah kepada Allah
melainkan sesuai dengan syariat Rasulullah, ajaran Rasulullah. So antara ajaran Rasulullah dalam bab selawat ni, yang best of the best adalah bab tasyahud ini. Juga yang lain, lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa zurriyyati kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa zurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Soalannya sekarang, mana yang lebih afdal? Kita nak baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad? Sayyiduna tak ada. Mana yang lebih afdal? Ada dua pendapat ulama, saya tak nak bincangkan dekat sini. So sebab kadang-kadang dalam tahiyat ada yang baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuma syekh saya kata begini. Kalau dekat luar solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak jadi masalah. Kalau dalam solat, usahakan ikut apa yang Rasulullah ajarkan, kata syekh saya. Dan bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Kerana itu yang Rasulullah ajarkan. Dan itu yang sahabat Rasulullah. Maknanya kita tak muliakan Rasulullah. Justru kita memuliakan Rasulullah dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar lafaz ini. Dan ini pendapat yang diambil oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bahawasanya bacalah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sekarang soalannya yang kedua, yang ketiga. Bolehkah kita ucapkan Allahumma salli ala fulan? Boleh tak kita khususkan? Tak pada Rasulullah. Contohnya, Allahumma salli ala Hasan, Allahumma salli ala Husain, Allahumma salli ala Fatimah. Kebanyakannya biasanya benda-benda ni dibuat oleh orang-orang Syiah lah. Allahumma salli, dia khususkan selawat. Contohnya sekarang ada Habib. Contohnya nama Habib tu adalah Habib Ahmad. Allahumma salli, sebab dia antara zuriat Rasulullah. Dia zuriat Rasulullah. Kat sini, selawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada zuriatnya. So kalau kita baca Allahumma salli ala Habib Ahmad, contoh. Boleh ke tak boleh? Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan makruh jika dikhususkan kepada seseorang. Kenapa dia kata makruh? Sebabnya Rasulullah SAW dia telah mengkhususkan sesuatu yang Rasulullah tak khususkan. Rasulullah dalam bermula dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah dah ta'mim, dah keseluruhan. Kenapa perlu dikhususkan kepada seseorang? Kepada Hasan, kepada Sayyidina Husain, kepada Sayyidina Fatimah. So kalau nak kepada Sayyidina Hasan, Husain, Fatimah, start daripada awal terus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala zurriyatihi wa ala azwaji wa zurriyati ajmain wa ala alihi pun dah termasuk juga. Allahumma salli ala Abi Bakar, Allah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya benda ni biasanya dibuat oleh orang Syiah. Baik, seterusnya doa selepas membaca tasyahud akhir sebelum salam. Bunyi tak mengganggu. Baik. Terima kasih. Kadang-kadang kalau ada nak komen boleh komen. Jadi saya takut saya berbicara seorang diri, apatah lagi di belakang saya ada construction orang rumah sebelah saya ni. Balik berkenaan dengan solat, tadi saya sebut solat ini adalah waktu untuk kita memohon keampunan. Solat ini adalah doa. Solat adalah doa. Solat daripada sudut bahasa adalah doa. Solat daripada sudut syariat adalah sesuatu amalan yang dibuka dengan Allahu Akbar, takbir, dan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi solat daripada sudut bahasa, bila kita sebut Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli ala Muhammad, bukan maksudnya kita solat pada Rasulullah. Tapi solat kat sini maksudnya lah doa. Jadi apabila kita solat fardu atau kita solat sunat, sebenarnya paling afdal kita berdoa adalah ketika di dalam solat. Saya ulang sekali lagi, paling afdal ketika mana kita berdoa adalah ketika mana kita sedang solat. Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, paling afdal ketika sujud. Yang paling mustajab doa ni dua. Ketika sujud, sebab rukuk ni sebenarnya untuk kita memuliakan Allah, mentakzim Allah. Sujud untuk kita baca tasyahud, untuk kita banyakkan doa. Dan doa sebelum salam. Lepas tasyahud, sunnahnya adalah doa. Lepas tasyahud, doa dulu, baru salam. Jadi afdalnya bukan doa itu dibuat lepas salam. Kalau dekat Saudi terutama, sebab apa, kalau kita buka buku-buku hadis, mostly lepas salam tu adalah zikir. Lepas solat adalah zikir. Doanya bila Ustaz? Doanya adalah ketika dalam solat, ketika sujud. Doanya tu adalah ketika mana sebelum mengucapkan salam selepas membaca tasyahud. Jadi itu yang lebih tepat. Sebab tu dekat Saudi tak ada doa berjemaah lepas solat. Sebab apa? Sebab semua dah doa sendiri-sendiri ketika mana di dalam solat. Lepas solat adalah berzikir. Dan kita akan baca nanti zikir lepas solat tu apa. Sekarang ni doa yang dibaca oleh Rasulullah selepas tasyahud sebelum salam.
Antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian sudah selesai bertasyahud, lepas tasyahud, baca apa? Mohonlah perlindungan Allah daripada 4 perkara. Dan dekat hadis riwayat Bukhari. Fitnah dalam hadis ini bermakna ujian dan dugaan. Jadi bila kita ya Allah, aku berlindung daripada ujian. Fitnah kat sini adalah ujian dan dugaan kehidupan dan ujian kehidupan nanti ketika hari kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan ujian dan dugaan Masiihud Dajjal. Dajjal ni walaupun kita tahu Dajjal tu salah, tapi siapa yang boleh terselamat daripadanya? Mereka yang banyak berdoa ni, mereka yang hafal surah Al-Kahfi 10 awal ayat dengan 10 akhir ayat, mereka yang baca doa ini sebelum salam. Sebab apa? Jangankan Dajjal, sekarang ni yang bukan Dajjal pun, orang-orang apa kita katakan contohnya yang filem-filem yang tak baik, apa K-pop, artis-artis, itu pun ada generasi kita yang dah terpengaruh dengan dia, walaupun dia tahu benda tu salah. Dia tahu benda tu salah, dia tahu pakaian seksi tu salah, dia tahu benda tu salah, tetapi kerana nak menjadi ikutan, nak menjadi trend, so dia ikut. Itu Dajjal belum keluar. Apatah lagi Dajjal yang dikatakan fitnah yang paling besar, Masih kat sini dari 2 makna. Masih tu yang pertama maksudnya dia buta, Masih yang kedua maksudnya adalah dia akan menyapu seluruh bumi ini dengan kejahatan. Nabi Isa pun dikenal sebagai Masih, tapi Masih kat sini menyapu dengan kebaikan. Dia kata sebelum Dajjal je ramai orang dah jatuh, dah kena fitnah dah. Apatah lagi dah tak boleh nak kontrol ujian dan dugaan dia. Apatah lagi belum ada Dajjal. Okey. Kemudian fitnah dunia tu kata Ibnu Daqiq rahimahullah, apa maksudnya fitnatul mahya? Fitnah kehidupan dunia. Segala ujian dunia daripada syahwat, daripada syubhat. Syaitan menyesatkan manusia dengan 2 cara. Dengan syahwat. Dan yang kedua dengan syubhat. Syubhat inilah yang sebenarnya kita takut kan. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang syubhat ini, dia menyangka benda tu baik walhal tak baik. Kita takut syubhat ini apabila contohnya kalau dia buat maksiat, dia beristighfar, moga Allah ampunkan dosa dia. Tapi kalau dia buat satu ibadah yang syubhat, dia tak merasa benda tu dia berdosa, dan dia tak istighfar, kita takut itu ujian bagi dia, waliyazubillah. Sebab tu kita baca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kenapa dinamakan Dajjal Masih? Saya dah ceritakan tadi. Masih ni maksudnya buta mata satu dia ada 2 mata. Dia bukan satu mata macam kalau kita tengok dululah zaman saya muda-muda dulu ada kartun kan, kartun yang satu mata tu. Saya lupa nama apa satu kartun mata tu, bukan gitu. Dia 2 mata tapi satu matanya tu buta. Yang satu lagi namakan Masih kerana dia akan pergi ke seluruh dunia. Kita akan lihat ciri-ciri Dajjal. Pertama, dia akan keluar daripada bahagian timur bumi antara Syam dan Iraq. Yang kedua, kebanyakan pengikutnya orang Yahudi, 70,000 orang datang daripada Asbahan. Asbahan ni dekat Iraq, dan sekarang dekat Iraq antara yang paling banyak kawasan Yahudi dia, Iraq atau Iran saya lupa, itu dekat kawasan Asbahan. Sama ada Iraq atau Iran, itu kena rujuk balik. Kemudian yang ketiga adalah Dajjal ni akan berada di bumi selama 40 hari sahaja. Hari pertama seperti setahun. Hari kedua lamanya seperti sebulan. Hari ketiga lamanya seperti seminggu. Hari keempat seperti biasa. Dan yang menariknya hadis ni, bila Rasulullah katakan cerita tentang Dajjal akan keluar 40 hari. Lepas tu hari pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam begitu, macam mana kami nak solat? Lihat bagaimana sahabat tu dia tanya, macam mana kami nak solat? Banyak lagi benda lain yang boleh tanya. Tanya kita, kadang maksudnya diorang ni menyebutkan diri orang ni dengan beribadah. Diorang menyebut, para sahabat ni bertanya macam mana nak solat kalau Dajjal ni keluar setahun macam sehari. So kalau sehari macam setahun, macam mana nak solat begitu? Kalau solat takdirkan sesuai dengan takdir. Maksudnya kalau satu hari selama setahun, maknanya satu hari seperti 365 hari. So dibahagi ikut pada waktu dia. Apa yang saya nak cerita kat sini, sahabat mereka tidak meninggalkan solat walaupun Dajjal keluar pada ketika itu, dan mereka bertanya macam mana cara mereka nak solat, dan mereka solat. Sekarang ni Dajjal belum keluar. Baru corona saja. Orang-orang teori konspirasi ni pula kata inilah Dajjal kan. Kemudian dah begini dan sebagainya. Tapi kita katanya dah lah konspirasi, lepas tu solat pun tak jaga. Waliyazubillah.
Doa ini begitu ditekankan oleh para salaf. Salafus soleh sangat suruh anak-anak dia solat, suruh jaga doa ini. Bahkan ada sebagian ulama mewajibkannya seperti Tawus rahimahullah. Tawus rahimahullah ni dia suruh anak dia ulang balik solat dia kerana tertinggal doa ni. Jadi dia tanya dekat anak dia, "Nak, dah baca doa ni belum? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam." Kata anak dia, "Belum abah, lupa." Kata Tawus, "Ulang balik solat." Ulang balik solat sebab tertinggal doa ni. Maksudnya apa? Kalau seandainya doa itu dibaca lepas solat, so solat tu tak masalah lah. Tapi doa itu dibaca dalam solat. Ketika mana dia baca dalam solat, so macam Syekh Tahu kata, sebab kau tertinggal dalam solat ni, doa ni tinggal ulang balik daripada awal. So ini doa selepas membaca tasyahud akhir sebelum salam. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Cuma ada tambahan, Allahumma inni, dia hampir sama dengan sebelumnya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dosa dan hutang. Daripada dosa dan hutang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah SAW di akhir solatnya akan membaca, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian ditambah dengan ma'tham maghrib. Lalu baginda SAW, kemudian Aisyah ditanya, lalu baginda SAW ditanya oleh Aisyah, apa sebabnya Rasulullah baginda selalu berdoa agar dijauhkan daripada fitnah hutang? Kenapa Rasulullah minta agar dijauhkan daripada fitnah hutang? Baginda SAW menjawab, kerana kalau seseorang itu berhutang, ketika dia berbicara, dia mungkin menipu. Idza haddatha kadzaba. Contoh dia kata dia nak jawab, dia kata saya akan bayar hutang bulan depan. Sekali bulan depan boleh jadi dia tak bayar. Atau dia berjanji mungkin dia mengingkarinya. Sebab tu kita doa, fitnah kat sini maksudnya ujian dan dugaan hutang. Kita minta pada Allah kalau kita berhutang sekalipun, semoga ujian tu kita mampu bayar. Semoga dugaan tu kita mampu bayar hutang tersebut. Dan ada hadis, Rasulullah SAW tidak mahu menunaikan solat jenazah kepada mereka yang masih berhutang. Ada sebuah kisah, apabila sahabat meninggal dunia, Rasulullah tanya, dia ada hutang tak? Kata sahabat yang lain, ada Rasulullah. Rasulullah kata, aku tak solatkan, kalian saja solatkan. Lepas tu sahabat tu tak sampai hati, sahabat tu kata, ya Rasulullah tak apalah, aku bayarkan hutang dia. Barulah baginda SAW hutangkan. Barulah baginda SAW solatkan untuk dia. Dan besoknya Rasulullah tanya lagi, dah bayar hutang dia ke belum? Nak katanya Rasulullah SAW tekankan berkenaan dengan hutang tersebut. Dan doa yang boleh dibaca juga pada tasyahud. Tasyahud dibaca selepas tasyahud sebelum salam. Dan doa ini ada disyaratkan oleh Dr. Basit, Abu Anas Madani, senior kami di Universiti Islam Madinah. Senior punya senior lah. Dia ada share dekat dalam tu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku ni dah banyak menzalimi diri aku. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tak ada yang boleh ampunkan dosa ini kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min 'indik, ampunkan dosaku ya Allah, dan berikanlah rahmat, innaka antal ghafurur rahim. Kalau kita lihat doa ini, kata saya dia sangat mulia. Mulia sebab kat sini dia ada pengiktirafan seorang hamba bahawasanya dia ni telah melakukan dosa. Kadang-kadang ada orang ni dia tak merasa bersalah, aku tak salah pun. Tetapi orang yang betul-betul kembali kepada Allah, dia tahu seorang hamba dia lemah, ya Allah aku ni banyak menzalimi. Mungkin ada benda yang kau suruh aku tak sempurnakan. Sepatutnya solat khusyuk tapi tak khusyuk. Sepatutnya solat malam tapi tak bangun. Sepatutnya solat dekat masjid tapi tak pergi. Allahumma rabb inni zalamtu nafsi zulman katsira, banyak dosa aku ni. Wala yaghfiru dzunuba, kat sini ada tauhid. Dan tidak ada yang boleh ampunkan dosa melainkan engkau ya Allah. Ampunkanlah dosaku dengan keampunan yang keluasan ampunan yang kau miliki, warhamni, dan rahmati aku. Kemudian ini tawasul dengan nama-nama Allah. Tawasul ini tawasul dengan tauhid, ini tawasul innaka antal ghafurur rahim. Engkau lah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini merupakan doa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, doa yang mana Abu Bakar As-Siddiq jumpa Rasulullah, kata ya Rasulullah, ajarkan aqra'uha fi salati, ajarkan aku doa yang mana boleh aku baca. Aqra'uha atau ad'u biha, dia ada, saya lupa lafaz yang mana. Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang boleh aku baca di dalam solat. Baginda SAW menjawab, bacalah, katakanlah ni, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Dan doa ini boleh dibaca ketika sujud dan dibaca ketika lepas tasyahud sebelum salam. Seterusnya, yang keempat, Allahumma ighfir lima qaddamtu. Bila kita sebelum salam ni, kita baca, ya Allah ampunkanlah dosaku atas dosaku yang dulu. Wa ma akhartu, atas dosa aku yang nanti akan datang, yang kita pun tak tahu.
Wa ma asrartu, dosa yang aku sembunyikan, dosa yang aku zahirkan, dosa yang mana aku terlanjur. Wa ma anta alamu bihi, dan dosa yang kau lebih tahu daripada aku ya Allah. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu dosa, tapi Allah beritahu kita kata antal muqaddim, engkau lah yang dahulu, antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini pun tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah. Dan ini nama, maksudnya doa secara detail lah. Doa secara detail. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW ketika di antara tasyahud dan salam. Saya ulang sekali lagi, ketika di antara tasyahud dan salam. Maknanya lepas tasyahud tu doa, lepas tu baru salam. Sebab tu kadang-kadang ada yang pernah bertanya lah kan, Ustaz, saya dekat Mekah, kat Madinah ni, saya habis tasyahud dah, tapi imam tak salam-salam lagi. Imam baca apa Ustaz? Kita katalah imam baca doa. Waktu doa tu adalah waktu ni. Waktu doa tu adalah sebelum salam. Rasulullah SAW ketika di antara tasyahud dan salam. Jadi kita nak katakan doa adalah ketika dalam solat, ketika sujud, ketika sebelum salam, banyakkan berdoa. Dan betapa Rasulullah doa bersungguh-sungguh. Ya Allah, maghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni. Antal muqaddim antal muakhir, la ilaha illa anta. Ini doa ni pernah kami hafal lah masa dulu dekat Madinah. Masuk dalam exam. Dia bila masuk dalam exam tu yang hafal tu. Kan. Baik, mungkin kita boleh buat exam juga untuk kelas ni. So mungkin ramai yang akan hafal. Okay, seterusnya yang kelima, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang doa ni pun saya tak lupa juga. Sebab doa ini dibaca oleh Mu'adz bin Jabal yang merupakan wasiat Rasulullah. Hadisnya bagaimana? Rasulullah SAW mengambil tangan Mu'adz. Orang Arab ni, dia memang adat orang Arab. Dia akan pegang tangan kita kalau dia sayang kita. Dia akan, saya dengan syekh saya, kalau saya berjalan ke Masjid Nabawi, syekh saya kebetulan dengan saya akan pegang tangan kita. Sebab apa ini Rasulullah buat dengan Mu'adz ni? Pegang tangan. Pegang macam ni, tangan pegang. Ya, kalau kat Malaysia pegang tangan ni pelik sikit lah. Tapi tu ada orang Arab. Dulu pun kita macam, saya pun rasa macam tak selesa lah ni. Dah kenapa nak pegang tangan kan? Tapi itulah adat orang Arab. Lalu Rasulullah kata, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah, aku bersumpah sesungguhnya aku sayang dengan kau. Dan sayangnya Rasulullah, aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau tinggalkan akhir solatmu, melainkan engkau membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, bantulah aku dalam berzikir kepadamu, dalam mensyukurimu, dan dalam beribadah yang terbaik untukmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kat sini menunjukkan yang kedua, poin yang kedua, betapa Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat ini dicintai oleh Rasulullah. Rasulullah sayang semua sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW tak apa, Rasulullah SAW kalau bercakap tu, Rasulullah SAW bercakap, berhubung atau berinteraksi dengan sebaik-baik interaksi. Bahkan sampai seorang sahabat ni namanya Amr bin As. Amr bin As yang buka kota Mesir. Amr bin As ni bila dia bercakap dengan Rasulullah, berinteraksi Rasulullah, dia merasa macam Rasulullah ni sayang dengan dia. Dia rasa macam dia ni lah sahabat baik Rasulullah. Lalu dia bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahabban nas ilaik, siapa yang paling kau cintai? Rasulullah SAW kata, Aisyah. Lalu siapa? Nak laki Rasulullah, laki. Rupanya Abu Bakar. Lepas tu siapa? Umar. Lepas tu siapa? Sahabat-sahabat. Fadzakara rijalan. Nama Amr bin As ni tak disebutkan. Aduh, kecil hati Amr bin As kan. Dia kata macam, kalau boleh aku tak nak tanya soalan tu. Sebab dia ingat dalam interaksi. Tapi dalam arti kata apa? Kita ni sebagai manusia, kalau boleh kita jangan membezakan satu sama lain. Anak-anak kita terutama. Anak-anak kita tak boleh nak, kita kena melakukan sama rata. Tak boleh kata, abah sayang anak yang pertama, anak yang kedua abah tak sayang. Abah sayang anak nombor 1, 2, yang bongsu abah tak sayang sebab manja. Tak boleh, kita kena sayang semuanya. Dan poin yang ketiga daripada hadis ini, kata Syekh, seorang mukmin kalau dia sayang saudara dia, dia kena bagi tahu. Ini sunnah. Ini untuk mahabbah, untuk melahirkan. Maksudnya sayang ni jangan sayang dalam bentuk yang konatif yang tak baik, bukan. Tapi maksudnya kita bagi tahu, atau paling mudah suami kepada isteri. Pernah tak suami tu bagi tahu kat isteri kita? Jangan bagi tahu masa hari pada waktu perkahwinan je. Walaupun dah 20 tahun perkahwinan, kita kata abang sayang awak. Jumpa anak-anak kita cakap anak pertama abang sayang anak abah, abah sayang anak abah, abah sayang muak, abah sayang ini, abah sayang ni. Sebut satu-satu. Kerana sunnah. Bila kita sayang saudara kita, bila kita sayang keluarga kita, kita kena bagi tahu. Jangan pula yang isteri misal kata kan, isteri kata, takkanlah saya ni tak sayang dengan suami saya dah masak untuk ni. Ya, itu memang kita dah buat. Tapi perlu diucapkan. Perlu diucapkan. Kemudian,
Kenapa Allah dalam doa ini didahulukan syukur di atas zikir? Zikir di atas syukur. Maksudnya Allah, ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, mengingatimu, dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Kalau dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingat aku akan ingat kalian, dan syukur kepadaku, dan janganlah jadi orang yang kufur. Kenapa Allah mendahulukan zikir dahulu sebelum syukur? Kata Syekh, kerana orang yang orang yang ingat Allah, dia akan mudah untuk bersyukur. Dia dapat nikmat, dia tak sombong, dia tak jadi macam Qarun. Dia tak kata qala innama utituhu ala ilmin min indi. Bila mana Qarun ni ada dalam tafsir merupakan sepupu Nabi Musa. Nabi Musa ada sepupu Qarun, ya Allah, sepupu je. Bila ditanya kenapa kau banyak harta yang banyak ni, dia kata ini sebab ilmu aku. Tapi bila mana Nabi Sulaiman, kerajaan yang paling besar, dia akan kata hadza min fadli rabbi. Ini merupakan kurniaan Tuhan aku. Liyabluwani ashkur, aku adalah bersyukur ataupun tidak. Dalam arti kata, orang yang banyak berzikir, orang yang banyak ingat Allah, dia akan sentiasa mensyukuri Allah. Tetapi orang yang tak ingat Allah atau jarang mengingati Allah, dia akan mendabik dada. Dia akan kata aku kaya sebab aku. Aku kaya sebab usaha aku semata. Aku kaya sebab apa? Ingat saya nak sangat ke duit ni? Contoh kan. Ingat saya ni semuanya. Tak, kita bersyukur. Nabi nak syukur tu, kita kena berzikir. Berzikir maksudnya, berzikir dia bukan zikir di lidah. Zikir ini adalah ingat Allah. Ingat Allah di lidah kita. Ingat Allah di dalam hati kita. Ingat Allah dalam perbuatan kita, solat kita. Antara solat kita tu, kita bacalah doa ini. Wasiat Rasulullah. Kalau kita nak kata wasiat Rasulullah apa Ustaz? Ini antara wasiat Rasulullah yang paling penting kalau boleh kita baca. Dan Alhamdulillah, saya pun tak boleh nak lupa doa ini sebab namanya nama Muaz bin Jabal. Ada nak dekat-dekat dengan nama saya. Jadi zikir sebelum syukur juga. Kalau misal kata jadi umat Islam adalah umat yang sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Mensyukuri Allah. Segala puji bagi Allah. Dapat nikmat, sebut Alhamdulillah. Dapat musibah, sunnahnya sebut Alhamdulillah juga. Dapat musibah, sebut Alhamdulillah juga sunnahnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab apa yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk pun, tak ada yang buruk pun sebenarnya baik, cuma kita tak tahu. Sama ada mungkin buruk sebab apa ke, wallahualam. Kemudian yang seterusnya, mohon pada Allah agar dimudahkan untuk beribadah. Kita beribadah, nak memudahkan, kita minta pada Allah. Sebab itu kalau kita nak solat malam, kalau ada orang tanya, Ustaz, apa tips nak bangun solat malam? Jawapannya, doalah pada Allah. Doa pada Allah, ingat Allah, syukur nikmat Allah, wa husni ibadati, dan doa Allah, minta sebelum tidur tu, ya Allah bangunkan aku untuk tidur, untuk bangun sebelum solat malam. Kalau memang tidur tak ada niat, memang tak bangun lah. Jadi wa husni ibadati, untuk melakukan ibadah yang terbaik padamu. Jadi kita sunnah untuk sentiasa memohon pada Allah agar Allah mudahkan. Ya Allah, mudahkanlah ibadah aku untuk haji, mudahkanlah ibadah aku untuk umrah, mudahkanlah ibadah aku, maksudnya untuk melaksanakan ibadah salat, untuk ibadah berpuasa. Kita minta pada Allah. Seterusnya doa apa perlu yang kita baca? Banyak ni. Kalau kita tengok, ada 11 doa. Ada 11 doa. Ini sebab kalau kita baca semua satu persatu ni, memang lamalah solat kita kan. Lalu yang keenam, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl, daripada rasa sifat bakhil, daripada sifat pengecut, daripada menjadi seorang yang pikun. Menjadi seorang pikun ni pun sebenarnya kita minta berlindung pada Allah juga. Kadang-kadang kita takut bila kita dah berusia, kita jadi beban untuk anak-anak kita. Kalau anak kita ni orang yang belajar agama, alhamdulillah, sekurang-kurangnya dia boleh menganggap menjaga orang tua yang pikun ini adalah satu ibadah birrul walidain. Tapi kalau dapat anak-anak yang mungkin tak belajar agama, yang hanya dunia semata, letak dekat rumah orang tua, memang tak pernah ziarah, dan berlaku. Saya tak tipu. Ada isteri saya seorang farmasis. Seorang farmasis di hospital yang saya tak boleh sebutkan. Ada saja bila mana orang-orang tua datang, bila tanya mana anak, anak kerja, anak sana, anak sini, anak dah tinggalkan saya. Berlaku. Dan kadang-kadang bila isteri saya balik, isteri saya cerita, yang takutlah nanti kalau dah tua, nanti macam mana kita bebankan anak kita, kita takut begini. Ini doa yang bagus untuk kita baca. Wa'udzubika an uradda ila ardhal umur. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada dikembalikan dalam keadaan, dikembalikan tu maksudnya sebagaimana dulu masa dalam keadaan amat tua, nyanyuk. Maksudnya jadi orang nyanyuk, jadi macam menyusahkan, teriak sana. Orang nyanyuk kan cakapnya tak ni, mungkin cakapnya takut kita nanti menyakiti hati anak-anaknya, waliyazubillah. So kita doa pada Allah, wa'adzubika min fitnati dunya wa adzabil qabr. Hadis ini diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kami doa ini sebagaimana diajarkan cara menulis di kalangan kami. Kama 'allamana al-kitabah.
Sebagaimana Rasulullah ajar kita tulis. Doa pun Rasulullah mengajarkan kami doa ni, maksudnya doa sebagaimana tulisan tu penting, sebagaimana pendidikan itu penting. Kita hantar anak kita pergi sekolah tadika, hantar anak kita kalau pergi sekolah menengah, sekolah rendah, universiti semuanya. Sebagaimana zaman Rasulullah dulu tak adalah universiti semua, tak ada. Tapi sebagaimana pentingnya penulisan, Rasulullah tekankan kepada sahabat, kepada anak-anak kami, begitu juga doa ini Rasulullah pentingkan untuk diajarkan juga. Dan pesan Rasulullah SAW pernah dalam hadis Rasulullah kata, mohonlah perlindungan Allah daripada azab kubur. Kenapa perlu minta perlindungan daripada azab kubur? Ada sebuah hadis Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan berdiri di samping kubur menangis sehingga janggut-janggutnya tu mengalir. Janggut-janggutnya mengalir. Airnya tu mengaliri janggut-janggutnya. Lalu sahabat kata, Uthman, kenapa kau menangis kat kubur? Kenapa kau ingat syurga neraka kau tak nangis, tapi kau kat kubur ni tiba-tiba kau menangis? Kata Uthman, justru aku menangis kerana aku teringat sabda baginda SAW bahawasanya al-maqabiru, saya lupa lafaz ni tapi dalam bahasa Melayu, awwalu manazil al-akhirah. Langkah pertama kita sebelum nak hari akhirat tu adalah di kubur. First level kita adalah di kubur. Barang siapa selamat daripada kubur, maka dia akan selamat hereafter. Dia akan selamat selepasnya. Tapi kalau kat kubur tak selamat, nanti yang selepas-lepasnya lebih teruk lagi, lebih dahsyat lagi. Sebab tu Uthman bila berada dekat sebelah kubur tu, Uthman menangis. Sebab tu sunnah untuk datang ziarah kubur ni adalah untuk mengingati kematian. Kalau berdoa boleh di mana saja. Contoh, ayah saya dah meninggal dunia. Saya doa dekat depan kubur ke, saya doa dekat rumah ke, saya doa dekat tempat kerja saya ke, sama saja sampai. Tapi kita pergi kubur ni adalah untuk mengingati kematian. Lihat kubur, ingat ini adalah kehidupan kita yang pertama. Jadi kehidupan yang hakiki, kehidupan yang pertama kali adalah yang sebetulnya adalah selepas kita mati. Sekarang yang kita hidup ni, tuan-tuan, puan-puan, saya, kita semua dalam dunia ni, ini bukan kehidupan, ini fana. Kejap lagi dia akan hilang. Tapi the real life will begin when we die. When we die, the clock start maka jam mula bermula. Gitu Okey, mula start. Maksudnya kehidupan akan betul-betul bermula apabila kita meninggal dunia. So awwalu manazil al-akhirah, first langkah pertama adalah azab kubur. Sebab Rasulullah pesan, mohonlah perlindungan Allah dari azab kubur. Mohonlah perlindungan Allah dari azab kubur. Mohonlah perlindungan Allah dari azab kubur. Antara untuk menghindari azab kubur ni apa? Baca surah. Nanti kita akan belajar baca ayat kursi sebelum lepas solat, kemudian kita baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihi, sebelum tidur. Kemudian ini menunjukkan juga kenapa Rasulullah kata aku berlindung daripada sifat bakhil dan sifat pengecut. Sifat bakhil dan pengecut ni antara akhlak yang buruk. Pengecut ni sifat yang buruk, bakhil ni antara sifat yang buruk. Jadi kita kena didik anak kita ni menjadi seorang lelaki, seorang perempuan yang bukan pengecut. Perempuan yang pengecut ni, maksudnya pengecut yang macam mana, itu kembali kepada uruf lah. Kalau bakhil ni macam mana? Bakhil ni kenapa dikatakan sebagai sifat yang, sebab dia tak percaya dengan janji Allah. Orang yang bersedekah, orang yang memberi, pertama tadi kita dah sebutkan, bersedekah ini membersihkan harta. Yang kedua, bersedekah juga di masa yang sama, man zalladhi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang nak bagi pinjaman pada Allah. Sedekah itu adalah kita pinjamkan harta kita ni pada Allah. Fayudha'ifahu lahu ad'af, maka Allah akan bagi balik pinjaman tersebut dengan keuntungan yang berganda-ganda. Jadi apa yang kita beri itu sebenarnya kita pinjamkan pada Allah. Tapi kalau kita tak sedekah, bakhil kita ni, bakhil maknanya kita tak percaya. Dan saya lupa, ada satu saya lupa sama ada Hasan Basri atau Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, aku hairan kalau kita baca Al-Quran, Allah SWT menjanjikan pulangan, Allah SWT menjanjikan syurga, Allah SWT menjanjikan pelbagai ganjaran yang menariklah bagi orang-orang yang infak dan sebagainya, tanda orang beriman. Tapi ada satu je ayat yang syaitan menjanjikan kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Tapi kita ni manusia lebih terpengaruh dengan kata-kata syaitan yang janji itu hanya sekali. Dalam Al-Quran itu hanya disebut sekali saja. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu kefakiran. Dan kita terlupa dengan janji-janji Allah yang banyak. Ini nasihat untuk diri saya peribadi. Bila mana kita dalam keadaan bukan dah senang baru sedekah, tak. Faman qudira alaihi rizquh. Barang siapa yang disempitkan harta dia, falyunfik mimma atahu Allah,
maka hendaklah dia menafkahkan. Oh, kalau kita ikut konsep kita ni kena berjimat cermat, kita kena jaga duit kita. Kita kalau seandainya kita dah miskin, jangan kita bantu orang lain. Biarlah kita ni dah miskin, tak payahlah nak bantu orang lain. Tapi kata Allah SWT, waman qudira, barang siapa yang disempitkan rezeki dia, falyunfik mimma atahullah, maka hendaklah dia bersedekah. Satu konsep yang terbalik. Dah miskin kenapa boleh bersedekah? Untuk apa orang kata, itulah yang kita katakan agama Islam ni subhanallah. Jadi bakhil ni bukan sifat seorang muslim yang baik, dan juga menunjukkan azab kubur tu nyata. Azab kubur ni nyata. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semuanya akan meninggal dunia. Kalau kita letak satu benchmark umur Rasulullah umur 63 tahun, sekarang umur saya, umur Mustafa Muaz dah 30 lebih, dah 31 tahun, maknanya berbaki 32 tahun lagi. 32 tahun lagi. Kalau umur dah 50, maknanya 13 tahun lagi. Kalau dah umur dah 60, ada 3 tahun lagi. Kalau dah umur 63, Allahuakbar, dah sampai dah masa tu. Jadi kita sama-sama. Itu kalau benchmark lah, tapi bila-bila saja kita boleh meninggal dunia. Juga doa yang kita boleh baca, Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon daripadamu syurga dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ni hadis ini dibaca oleh hadis ini pernah Rasulullah SAW bertanya kepada seorang lelaki. Rasulullah SAW bertanya kepada seorang lelaki, apa yang engkau baca dalam solat? Rasulullah tanya kat lelaki tersebut, apa yang engkau baca dalam solat? Lelaki tersebut jawab, aku bertasyahud, kemudian aku mohon agar masuk syurga dan aku berlindung Allah daripada api neraka. Sebab aku tak pandai nak berdoa sebagaimana doamu dengan doa Muaz. Jadi orang ni, laki ni, dia ni bukanlah orang yang pandai hafal macam-macam doa. Mungkin dia tak fasih mungkin. So Rasulullah tanya kat dia, lepas tasyahud apa yang kau baca? Dia kata, apa yang kau sekarang saya nak tanya, apa yang kau baca dalam solat? Jadi ini saya nak tunjukkan, doa itu di dalam solat. Doa itu di dalam solat. Laki tersebut kata, lepas aku tasyahud. Jadi uruf dia adalah doa itu lepas tasyahud sebelum salam. Itu yang sepatutnya. Jadi laki ni dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak pandai nak baca doa macam-macam ni. Aku tak pandai macam mana cara kau doa, macam Muaz doa Allahumma inni ala dzikrik. Aku tak pandai juga ni. Aku cuma doa, ya Allah, masukkan aku syurga, jauhkan aku daripada neraka. Kepada Rasulullah kata, kepada syurgalah kami berdoa. Maksudnya itu doa yang bagus. Bacalah Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Kan? Dan ini menunjukkan takutnya para sahabat dengan api neraka. Sahabat ni walaupun mungkin dia tak belajar banyak doa, tapi dia tahu, saya nak masuk syurga, saya takut daripada api neraka. Dan ini tak jadi masalah. Sebab sekarang ni ada satu fahaman yang mengatakan, kita ni beribadah bukan untuk syurga. Kalau kita beribadah untuk syurga, bukan untuk Allah, kita tak ikhlas. Kita ni beribadah bukan kerana kita takut api neraka. Kalau kita beribadah takut api neraka bukan kerana Allah, itu tak ikhlas. Allahuakbar. Justru kita beribadah untuk masuk syurga, itu tanda keikhlasan kita, dan itu yang Allah perintahkan. Allah dah suruh, so kita buatlah. Kan? Rasulullah dah ajarkan untuk jauh, agar doa selamat daripada azab kubur, azab neraka. So kita doalah, tak jadi masalah. Kan? Ini saya tak tahu macam mana boleh datang fahaman ni kan. Pelik juga nak jawab ni. Ini alhamdulillah lah kalau orang-orang yang belajar akidah ni, saya sangat seperti Ustaz Asyid Sobri, Ustaz Fashan dan sebagainya. Mereka antara alhamdulillah lah yang terkedepan ketika nak membantah pemikiran-pemikiran yang pelik-pelik ni. Baik, seterusnya nombor 3. Umar pernah menghidupkan api kemudian mendekatkan tangannya sambil berkata. Jadi pernah juga antara sifat ni, Umar ni kalau dia hidupkan api, lepas tu dia letak tangan dia dekat api tu. Dia kata, wahai diriku, mampukah kau bersabar dengan panasnya api dunia ni? Jadi kita ni kalau nak buat maksiat, kalau rasa nak buat dosa, bolehlah pergi dapur, buka api. Lepas letak tangan kita kat api tu, kata kat diri kita ni, buat macam mana Umar kata. Cuma Umar masa bukan tak nak buat maksiat lah. Cuma Umar nak katanya, Muaz, kalau kau berani buat maksiat, boleh. Tapi dengan syarat kau boleh bertahan dengan api dunia ni. Kalau api dunia kau tak bertahan, dah tak payah buat maksiat. Itu nasihat untuk diri peribadi. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah juga sentiasa tidur di awal malam, tapi bila mana dekat malam hari dia akan bangun ketakutan, takut dia. Sambil berkata, anar, api neraka. Kemudian dia bersegera bangun saat malam. Sahabat ni masya-Allah, daripada tabi'ut tabi'in, mereka takut dengan api neraka. Kita ni, ustaz masuk api neraka dulu, tak apalah, waliyazubillah kan. Nanti kita istighfar lah, nanti Allah Maha Pengampun lah, waliyazubillah. Kan? Baik. Seterusnya doa yang ke-8. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimta hayata. Ya Allah, hidupkan ya Allah dengan ilmumu tentang perkara gaib. Ahyini ma 'alimtal hayata khairun li. Hidupkan aku
Panjangkan nyawa aku kalau seandainya hidup tu baik untuk aku. Wa tawaffani, cabut nyawa aku kalau seandainya cabut nyawa, kematian itu lebih baik untuk aku. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaib. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar timbul dalam diri kita ni rasa takut. Baik dalam keadaan kita fil ghaib wasyahadah, ketika kita sendiri ataupun kita di depan orang lain. Was'aluka kalimatal haqqi fil ridha wal ghadab. Yang aku memohon kepadamu ya Allah, dalam keadaan ketika aku marah, ketika ridha, sentiasa ingat Allah. Was'alukal qasda fil ghina wal faqr was'aluka na'iman la yanfad. Boleh baca sampai bawah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudan muhtadin. Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman, waj'alna hudatan muhtadin, menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, doa ini, hadis ini merupakan hadis riwayat Nasa'i, Imam Nasa'i rahimahullah. Kita perlu tahu kutubus sittah. Apa itu kutubus sittah? Orang Islam kalau tak tahu kutubus sittah, malu. Kalau saya tanya apa itu kutubus sittah, kalau kita tanyalah contohnya dengan sumber agama Islam, Al-Quran dengan Sunnah. Sunnah ni famousnya starting dengan kutubus sittah. 6 buku hadis yang terkenal. Lepas tu nanti baru tis'ah, kemudian ada yang lain. Yang 6 ni kita kena hafal kalau boleh. Hafal nama lah. Kalau boleh hafal semua lagi bagus. Kan? Hafal isi-isi dia sekali. Bukhari, Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim 2. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan Abu Dawud. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan Abu Dawud. So ada 6. Jadi ini hadis riwayat Nasa'i rahimahullah. Yang Bukhari dengan Muslim, dua-dua ni memang dah riwayat sahih. Riwayat yang sahih, yang yakin, bukan zon sebagaimana ada seorang ustaz tu kata lah kan. Maksudnya yakin, yakinian. Kemudian yang 4 ni, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dengan Abu Dawud, ini disahihkan, antaranya yang paling banyak yang perlu ada ulama mensahihkan menalifkan, tapi antara yang terkenal lah Syekh Albani, Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani ni hebat dalam bab takhrij hadis. Sebab tu beliau ni diguna pakai tashih beliau, tad'if beliau. Walaupun yalah setiap orang tak terlepas daripada kesalahan. Mungkin ada beberapa yang dia kata sahih, ada yang menafikan, ada yang nafi, perkara yang biasa. Ada yang disahihkan oleh Imam Syafi'i tapi dilemahkan oleh ulama yang lain. Ada ulama lain pun mensahihkan apa yang yang dilemahkan oleh Imam Syafi'i. Benda tu biasa. Tapi bukan nak sampai bila kata Imam Albani salah dalam satu masalah, maknanya dia salah semuanya. Syekh Nasiruddin Albani, antara sebab kenapa Syekh Albani ni terkenal, sebab dia mentashihkan dan maksudnya dia mentahqiq hadis-hadis yang dekat 4 kutubus sittah ni. Nasa'i, Ibnu Majah. Sebab tu kadang-kadang dalam nanti dalam kita punya hadis-hadis tu, kita akan bawa dalam yang poin-poin yang setelah ini kita akan bawa riwayat Nasa'i disahihkan oleh Syekh Albani oleh begitu. Baik, poin yang nombor 2, tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Ini Allahumma bi'ilmika ghaib, maksudnya tak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah. Bolehkah doa minta mati cepat? Ya Allah, aku contoh seseorang ni sakit, kena kanser. Boleh ya Allah, cabutlah nyawa aku nak mati je Allah, aku tak nak dah hidup lagi. Rasulullah kata la tatamannal maut. Jangan kalian mengharap untuk mati. Kerana kalau orang itu baik, kalaulah kita ni baik mudah-mudahan, maka waktu-waktu yang tersisa ni moga kita dapat manfaatkan untuk tambahkan amal baik kita. Dan kalau kita ni pendosa, kita ni banyak dosa, so waktu-waktu yang berbaki ini adalah waktu untuk kita mohon keampunan. Tapi kalau dia betul-betul kata Rasulullah, kalau dia benar-benar berharap nak mati juga, sebab dah tak tahan dah Ustaz, saya sakit Ustaz, saya dah sakit, dah pening semuanya. So bacalah Allahumma ahyini ma'alimtal hayata khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau seandainya panjangkan umurku kalau seandainya hidup itu lebih baik untuk aku. Tapi kalau mati itu lebih baik untuk aku, maka cabutlah nyawa aku. So kita serahkan pada Allah. Ini hadis Rasul, hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi, tuan-tuan puan-puan, jangan pernah mengharap nak cepat mati. Tetapi doalah. Tetapi sebab apa? Sebab setiap waktu yang tambah tu sebenarnya kalau kita baik dapat tambah amal baik. Kalau kita dosa boleh beristighfar. Dan kalau kita betul-betul nak harap mati sekalipun, bacalah Allahumma ahyini ma kanatil hayata khairan li. Cabut nyawa aku ya Allah. Panjangkan umurku. Kalau panjang umur tu lagi bagus. Cabut nyawa aku kalau seandainya cabut nyawa tu lebih bagus. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Bagaimana? Sebab kat sini kan kita ada wa as'aluka lazzatan nadhari ila wajhik. Aku memohon kepadamu ya Allah kelazatan melihat wajahmu. Dan dalam hadis disebutkan kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kita boleh nampak tak bulan purnama? Boleh. Bagaimana kita akan melihat Tuhan Allah? Itu perkara gaib, kita beriman dengannya.
kita tidak menafikannya, kita tidak menyelewengkan maksud dia, apatah lagi kita menyamakan seperti makhluknya. Waliyazubillah. Kemudian hiasilah hati kami dengan iman. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Apa maksudnya? Allah hiasilah kami dengan perhiasan iman. Kan? Maksudnya perhiasan hati. Agar hati kita tu apa perhiasan hati? Perhiasan hati adalah rasa takut, tawakal, yakin, serah diri pada Allah. Ini ibadah hati. Perhiasan badan, ibadah badan adalah perbuatan amal soleh. Perhiasan lisan, ibadah lisan adalah zikir, tilawah Al-Quran. Jadi hiasilah hati kami wa zayyinna bizinatil iman, dan hiasilah kami dengan hiasan iman. Itu terbahagi kepada 3. Perhiasan hati, perhiasan lisan, perhiasan tubuh badan. Poin yang ke-9, antara yang kita boleh baca juga, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An taghfira li dhunubi jami'a innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku memohon kepadamu bahawa aku telah mengaku Engkaulah Tuhan yang Esa. Okey, ini menariknya. Sebab ada yang famous juga ustaz yang baru-baru ni, bila dia kata kul huwallahu ahad tu maksudnya adalah Allah huwa Nabi Muhammad. Dia kata huwa tu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau kita rujuk dalam hadis ni, itu ayat Quran dalam rujuk hadis ni, ayat ini dia, doa ini dia ambil daripada surah Al-Ikhlas juga. Tapi dikhususkan ya Allah bi annaka. Kembali kepada Al-Wahidul Ahad As-Samad. Tak sebut pula nama Nabi Muhammad dalam doa ini. Kan? Sebab tu alhamdulillah masih ramai lagi ulama-ulama yang para asatidz. Kita nak kata ulama ni sebenarnya nak sampai tahap ulama ni susah. Saya sebenarnya kalau nak kata macam mufti ni, adakah sampai tahap para ulama seperti ulama-ulama yang dekat Saudi, dekat ulama dekat Jordan, ulama dekat Mesir, saya akan katakan kita ni kalau ulama-ulama yang dekat Saudi, Jordan semua ni mostly mereka hafal Quran. Mereka ni mostly mereka bukan saja hafal Quran, mereka hafal buku-buku hadis. Mereka hafal macam-macam. So untuk sampai tahap derajat ulama tu, sebab itulah kadang-kadang bila mana mereka ni tawaduk, sebab mungkin mufti-mufti mereka bertawaduk sebab mereka dah berjumpa dengan orang yang lebih alim lagi. Kita ni kadang-kadang saya bila jumpa dengan syekh-syekh yang hafal Quran, hafal hadis, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ada satu syekh ulama Saudi, ulama di Madinah, beliau hafal Kutubus Sittah. Beliau hafal walaupun sekarang dah tak boleh nampak, tak tengok muka dah, bukan tak tengok, maksudnya dah tak boleh nampak jauh, tapi masya-Allah ingatan hadis dia ni masih kuat. Dan beliau belajar di Azhar, belajar di Azhar Mesir. Tapi nak pendek ceritanya, bila tak mudah nak menamakan seseorang tu ulama, mungkin ustaz tu boleh lah. Dan alhamdulillah para asatidz ramai yang masih mempertahankan agama ini daripada disalah fahami oleh masyarakat. Baik, jadi ni bi annakal wahidul ahad. Ada tak sebut nama Nabi Muhammad kat sini? Tak ada. Macam mana ustaz tu boleh sebut kul huwallahu tu? Huwa tu maksudnya adalah Nabi Muhammad dan Allah tu satu. Wallahu alam, saya tak tahu. Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam masjid dan mendengar seorang lelaki berdoa ketika selesai bertasyahud. Doa ni, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Dan doa ini sebab apa? Ini ada tawassul dengan tauhid, tawassul dengan sifat Allah. Engkaulah satu-satunya al-wahid. Engkaulah al-ahad yang Maha Esa. Engkaulah as-samad, tempat bergantung. Engkaulah yang lam yalid wa lam yulad, sifat Allah yang bukan diperanak dan diperanakkan. Ini menarik juga lam yalid wa lam yulad ni. Sebab apa? Kalaulah contoh ada orang kata kan, siapa yang menciptakan Allah? Waliyazubillah soalan ini. Siapakah yang menciptakan Allah? Dan syaitan dia akan, ada hadis syaitan ni dia akan sentiasa menyesatkan manusia dengan mengatakan siapa yang akan ciptakan Allah? Siapa yang mencipta Allah? Bila sampai tu kita beristighfar pada Allah, mohon keampunan, mohon pertolongan, mohon hidayah pada Allah, ketubuhan. Baik. Kalau ada orang tanya siapa yang menciptakan Allah, kita akan kata jawapannya soalan kamu itu salah. Soalan kamu itu salah. Kalau kau tanya begitu, kerana Allah itu tidak diciptakan. Kalau dia diciptakan atau dia ada pencipta dia, maka dia bukan Tuhan. Sama seperti kalau saya kata contoh, Muaz, saya cakap tuan-tuan, hari ini saya bersalin. Mustafa Muaz sedang bersalin di hospital. Betul ataupun salah? Salah. Kenapa salah? Sebab yang namanya lelaki mustahil hamil, mustahil bersalin. Walaupun lelaki tu dia jadi macam perempuan sekalipun, dia makan hormon lah, dia boleh ini, dia tak mungkin boleh hamil dan bersalin.
Begitu juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan diperanakkan. Kalau seandainya dia jadi anak Allah, maka dia bukan Tuhan. Jadi lam yalid wa lam yulad. Bila kata siapa yang cipta Allah, soalan itu salah. Eksistensi daripada soalan itu salah. Kerana Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kata bagian sebanyak 3 Rasulullah kata apa? Telah diampunkan dosanya. Telah diampunkan telah diampunkan dosanya, diampunkan dosanya. Sebab tu ini antara doa yang bagus juga. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta ya Allah, antal wahidul ahad, samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas dah tawasul dengan sifat Allah, dah puji Allah. Macam kalau kita puji isteri kita, isteri puji suami, baru kita minta antaghfir li zunubi, ampunkanlah dosaku. Lepas tu, lepas minta, jadi adabnya paling bagus adalah puji Allah. Lepas tu doa, lepas tu tutup lagi dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka antal ghafurur rahim. Sebab tu dalam doa kan innaka antal azizul hakim, innaka antas samiul alim, innaka antal mujibul du'a. Puji Allah, berdoa, tutup lagi dengan pujian kepada Allah, dengan nama-nama Allah. Yang ke-10, Allahumma inna as'aluka bi annaka lakal hamdu la ilaha anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wa ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum inni. Tengok ini doa tawasul dengan kuasa Allah, nama-nama Allah al-mannan ya dzal jalali wal ikram, kemudian ya hayy ya qayyum, tawasul dengan nama-nama Allah, inni as'aluka jannah, aku mohon kepadamu syurga, wa a'udzubika minan nar. So kalau kita minta syurga, minta jauhkan neraka, adakah kita nak kata jangan minta syurga, jangan beribadah kerana syurga, tu tak ikhlas? Saya tak tahu macam mana nak jawab orang-orang sebegini kan. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita bahawa dia duduk bersama Rasulullah. Sedang ada lelaki sedang solat. Kemudian dia berdoa. Maksudnya Anas dengan Rasulullah ni tengah duduk. Tiba-tiba ada lelaki solat kat tepi dia. Lelaki tu kata baca doa. Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawat, sampai habis. Kata Rasulullah, ni Rasulullah ni sabda Rasulullah, sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang al-azam, dengan nama Allah yang maha mulia, dan akan dikabulkan doanya dan diberikan apa saja yang dimintanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak dapat doa yang mustajab, start dengan lafaz doa yang ini. Start dengan lafaz doa ini. Sebab kata Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah mengatakan perkara yang menipu. Rasulullah tidak menipu. Rasulullah bukan ini. Rasulullah kata siapa baca doa ini, Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamdu la ilaha anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah, apa yang dia doa akan dikabulkan, apa yang dia minta akan diberikan. Sebab nama Al-Mannan ni adalah yang maha menganugerahkan. Setakat Allah nak anugerah benda yang duniawi saja ni, kereta Ferrari ke rumah kapal, mudah bagi Allah. Cuma kita ni minta pada Allah. Tak dapat dekat dunia, dapat dekat akhirat insya-Allah. Seterusnya, Allahumma inni as'aluka bi anni. Sebab apa? Sebab kenapa dapat akhirat? Sebab berdoa ni tak akan pernah rugi. Sekali lagi, saya ulang. Berdoa tidak akan pernah rugi. Ustaz, saya dah doa-doa tapi tak dikabulkan. Kita akan kata takkan pernah rugi. Sebab hadis Rasulullah kata barang siapa yang berdoa yang tak ada qati'atur rahim wala itsm, tak ada dosa. Doa yang tak ada doa yang tidak ada unsur dosa, doa yang tidak ada unsur untuk memotong silaturahim, maka Allah akan jawab melalui 3 cara. Allah kabulkan terus, atau Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta, ataupun yang ketiga, kalau kat dunia tak dapat, Allah akan simpan pahala doa tu di hari akhirat. So tidak akan pernah berugi orang yang berdoa. Tak akan rugi. Tak dapat dunia, dapat akhirat. Seterusnya yang ke-11, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok dekat sini pun la ilaha illa antal ahad. Macam mana boleh ada orang kata qul huwallahu ahad? Maksudnya huwa tu adalah Nabi Muhammad. Sedangkan dalam doa ini la ilaha illa anta dikhususkan kepada Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah SAW mendengar lelaki membaca doa selepas solat. Ini pun antara doa mustajab juga. Sesungguhnya engkau telah meminta kepada Allah yang mana akan dikabulkan dan diberikan segala apa yang dia akan minta. Jadi Allahumma inni as'aluka bi anni asyhaduka annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa tak hafal doa ni? Mudah kan? Sebab surah 3 kul, surah qul huwallahu ahad, surah al-ikhlas. So hafalkan yang atas ni. Kata Rasulullah, lepas kita baca doa ni, kita doa yang benda-benda yang lain, nak minta A ke, minta B ke, minta C, kata Rasulullah akan dikabulkan dan diberikan segala apa yang dipinta. Segala apa yang dipinta.
Jadi kita dah sampai doa selepas membaca tasyahud akhir sebelum salam, dan lepas ini kita akan menyambung pula doa selepas salam pula. Lepas salam ni bukan doa tapi zikir. Jadi selepas salam adalah zikir. Selepas salam adalah zikir. Bagaimana zikir? Nanti kita jawab soalan-soalan terlebih dahulu. Kita jawab soalan-soalan terlebih dahulu. Baik. Ada yang nak share soalan ke? InsyaAllah kita akan sampai 1.45. Sejam 45. Sejam 45. Ustaz, ada khilaf dalam bab tasyahud. Assalamu ala nabi. Adakah sunnah untuk ganti dengan assalamu alaika? Saya pernah baca perbincangan ni dan saya lupa. Nanti insyaAllah kita bawa di minggu hadapan. Sebab kita akan ada 3 prinsip. Prinsip yang 3 ni. Yang pertama, kata saya lupa siapa yang kata. Yang penting ilmu tu ada 3. Qur'anun qa'imah, Qur'anun natiqah wa sunnatun qa'imah wa qaul ada. Yang penting ilmu tu ada 3. Quran yang berbicara, hadis yang ditegakkan, kemudian perkataan aku tak tahu. Jadi saya ambil yang ketiga ni. Saya tahu tapi saya lupa. Nanti saya akan rujuk balik dan saya akan maklumkan di minggu hadapan. Yang saya tahu saya akan jawab. Dan Imam Malik juga pernah ditanya dengan pelbagai soalan. Orang ni datang jauh daripada Iraq ke daripada mana? Imam Malik. Imam Malik. Aku bawa banyak soalan, kau jawab 3 je. Kau jawab sikit je. Saya tak tahu berapa. Tapi sikit lah daripada berapa soalan. 60 soalan ke berapa. Apa yang aku nak cakap dengan penduduk kaum kampungku? Katanya, katakan Imam Malik tak tahu. Imam Malik pun tak malu kata tahu. Dan sahabat bila mana berfatwa, sahabat-sahabat ni, bila mana dia tanya satu hukum, ditanya satu, sahabat ni ditanya satu. Lepas tu sahabat tu dia dah tahu jawapan dia tapi dia tak confirm. Dia kata tanya pada orang yang kedua. Orang kedua tu nak cakap tapi dia takut nak cakap tu. Dia tahu orang yang ketiga. Akhirnya orang nombor 1 tu kata tanyalah orang nombor 2, tanyalah orang nombor 3, tanya, pusing balik sampai nombor 1. Nak katanya mereka ni berhati-hati dalam berbicara. Jadi saya minta maaf yang ni saya lupa ininya dan saya tak malu untuk mengatakannya. Dan semisal Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita nak belajar untuk mengatakan qaulul la adri. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ada ditanya tentang satu soalan. Dan satu soalan tu mudah. Pada saya boleh jawab. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tu siapa? Yang hafal, yang saya cerita dia hafal Kutubus Sittah tadi tu. Yang mengajar hadis yang masya-Allah banyak sanad semuanya. Tetapi satu soalan yang saya rasa mudah untuk jawab. Saya pun saya boleh jawab. Benda ni aku belajar kat kuliah ni. Tapi saya kata aku tak tahu. Mungkin sebab saya belum confirm. Atau mungkin saya nak elakkan daripada perdebatan atau sebagainya. Tapi jadi benda ni insya-Allah kita akan bawa di minggu hadapan. Baik, ada soalan yang lain? Tak ada Okey, oleh kerana tak ada, so kita ambil sikit lagi. Kita tutup dengan satu lagi berkenaan dengan doa membaca tasyahud ni. Kalau saya share ni boleh nampak tak? Okey Ustaz, saya nak share ni. Boleh ada nampak tak skrin yang saya sharekan ni? Saya takut saya tak nampak ni. Boleh share ke? Okey. Doa okey ni dah. Sekarang masuk yang presentation yang kedua. Okey. Kita share lagi video file. Alhamdulillah. Share screen, window, PowerPoint presentation. Okey. Zikir selepas solat. Okey. Ni majlis ilmu ke-6, walaupun kita sebenarnya sekarang ni masih Hisnul Muslim yang ke-4, sebabnya seperti saya pernah sebutkan, PDF ni dah lama saya buat. Jadi saya tak sempat nak tukar-tukar dan dia punya yang asalnya tu dah hilang. Jadi bila kita sebut zikir selepas solat, apa yang perlu kita baca lepas solat? Dalam hadis disebutkan Rasulullah baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi yang famous dekat Malaysia astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwa qayyum atubu ilaih. Cumanya yang dalam hadis astaghfirullah. Astaghfirullah saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Lepas tu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang famous dekat Malaysia Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa alayka jannatus salam. Lepas tu tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Banyaklah kan wa alayka ya'udus salam sekian-sekian semuanya. Tapi kita nak katakan sepatutnya ini saja. Bukalah mana buku-buku hadis. Tak pernah jumpa pun yang
Allahumma apa yang dibaca kebanyakannya ni. Sebenarnya pendek je, Allahumma antas salam wa minkas salam wal ikram. Ya Allah, engkau lah yang sejahtera, engkau lah yang memberikan kesejahteraan dan engkau lah yang memberikan datangnya, engkau lah datangnya kesejahteraan pertama-tama. Stop sampai sini. Kat mana ininya hadisnya Sauban rahimahullah. Sauban ni siapa? Sauban ni adalah bekas hamba Rasulullah SAW yang dibebaskan. Sebab tu Sauban dikenal sebagai maula Rasulullah SAW. Rasulullah SAW jika selesai solat, baginda akan beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan seterusnya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kenapa perlu istighfar? Ustaz, kenapa perlu istighfar? Pertama, kita istighfar sebab kita takut pergerakan solat kita ni ada yang tak sempurna. Mungkin rukuk yang sepatutnya sempurna tak sempurna. Mungkin yang batin masalah khusyuk. Time solat tu kita time solat lah terfikir benda lain. Terfikir benda B, terfikir benda C. So time solat tu kan bila akhirnya lepas solat kita baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab kita istighfar atas kekurangan isi solat kita. Kemudian sunnah untuk mulakan dengan istighfar. Saya kadang-kadang ada juga orang lepas solat dia baca benda-benda lain baru dia astaghfirullahalazim. Tak, sepatutnya lepas solat dia terus istighfar terlebih dahulu. Lepas tu baca istighfar, Allahumma antas salam, ni untuk imam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali. Jadi sunnah untuk menghadap kiblat sampai zikir nombor 1 dan 2 ni selesai. Lepas dah tu imam pandang apa? Imam pandang makmum. Jadi bila imam pandang makmum ni selepas wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lepas tu baru pandang makmum. Assalam saya pernah sebut tadi yang memberikan kesejahteraan, yang sempurna, yang sejahtera, yang memberikan kesejahteraan. Sunnah untuk beristighfar dalam segala ibadah semua. Dalam segala ibadah kita, lepas mana-mana buat ibadah kita istighfar. Lepas kita sedekah ke apa ke kita istighfar. Thumma afidu min haitsu afadan nas. Dalam Al-Quran apabila lepas orang buat wukuf di Arafah, lepas wukuf Arafah, padahal wukuf di Arafah itu adalah waktu pengampunan. Lepas ibadah haji adalah pengampunan. Lepas mabit Muzdalifah adalah pengampunan. Tetapi Allah kata, setelah kamu bertolak turun daripada Arafah. Padahal Arafah itu adalah pengampunan. Tapi lepas keluar daripada Arafah, tetap minta istighfar kepada Allah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sebab tu sunnah lepas keluar daripada Arafah, kita beristighfar kepada Allah. Kemudian kita akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. InsyaAllah nombor 3, nombor 4 dan seterusnya kita akan sambunglah di kelas kita yang mendatang. Di kelas kita yang mendatang. Baik, sampai sini sahaja perkongsian kita. Salam Ustaz, maaf baru nak tanya. Doa yang selepas tasyahud akhir ini sebelum salam, ini dilafazkan Ustaz, bukan dibaca dalam hati saja. Ya, dilafazkan. Dilafazkan tak jadi masalah, tapi dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Tak jadi masalah. Sama seperti sujud juga. Sujud Subhana rabbil a'la, boleh kita baca doa tapi dalam bahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Dan tak boleh sampai kuat mengganggu orang yang lain. Inti pada ibadah adalah kita tak nak mengganggu orang lain. Itu dia punya ini dia. Baik, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada satu soalan lagi Ustaz. Ya, boleh kongsikan. Ya, ini yang tadi saya baca. Salam Ustaz, baru nak tanya doa yang selepas tasyahud akhir dan sebelum salam itu adakah ia dilafazkan Ustaz? Bukan dibaca dalam hati sahaja, boleh dilafazkan tetapi bukan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Dan nanti insya-Allah saya akan detailkan lagi di minggu hadapan. Menarik soalan-soalan begini. Sebenarnya saya ni janganlah panggil saya Ustaz sebenarnya. Saya pun segan. Kita baru belajar, alhamdulillah dah belajar Madinah. Masih banyak lagi. Orang nak panggil saya Ustaz pun saya takut sebenarnya. Jadi kita belajar bersama-sama. Saya lebih banyak tak tahu daripada tahu. Dan dengan soalan-soalan sebegini, walaupun mungkin saya tak dapat jawab pada waktu sekarang, kita akan bawa di minggu hadapan. InsyaAllah kita akan lebih tekankan lagi. Terima kasih Kak Mishka and Friends. Ada kawan Dan kepada yang bertanya tadi, Kak Wan Fazilah, Kak Izzah Zaria, Kak Wan Fazilah yang mengganggu, yang bunyi tak mengganggu, Kak Sabanun, ramai orang. Kak Bevi, ada Abang Arif dan yang lain-lainnya. Semoga Allah berkati ilmu kita pada hari ini. Semoga ilmu ini mewariskan rasa takut, kerana ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ilmu itu mewariskan rasa takut.
Bukan semakin banyak ilmu, semakin kita tunggang agama tersebut. Jadi kita manfaatkan, kita belajar sama-sama, banyakkan berdoa sebelum mengucapkan salam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.